Halo. Thank you. So selamat datang ke our teppanyaki untuk kali kedua minggu ini. So hari ini sangat special because Sifu di outstation. Outstation kita buat teppanyaki dan tengok berapa orang sudah masuk. Siapa di sini semalam ada join event System Day? Tulis me. Yes. Tulis me. Siapa ada join semalam event? Wah, memang bagus. Semalam semua dapat ilmu yang sangat bagus dari Dr. Adiba. Kita ada dalam 900 lebih orang yang join System Day. So sangat hebat dan banyak good news. So Sifu nak tanya semua di sini berapa di sini anda sudah capai rekod kamu tahun lepas punya ada? Tulis yes. Siapa di sini you sudah capai rekod you tahun lepas. Maksudnya you setakat ini you dapat sales CC sudah more than last year. Ada tak? Bagi Sifu yes. Ada? Baik. Kita nak tengok. No Hidayah. Okay, siapa lagi? Tak ada? Ada tak? You punya CC sudah menang last year punya CC. Ini tahun. Tulis yes ada. Okay. Tulis yes. Ada tak? Okay, siapa yang belum? Tulis no. Siapa nak check tengok. Siapa yes, tulis yes. Siapa belum lagi, tulis no. Kita nak tengok. Kita nak check balik. So, hari ini kita buat checking. Kita buat monitoring. Okay. Belum. No. Anis. Asma. Okay. Ramai juga no. Okay. So, yang untuk, yang yes, memang anda sudah melakukan benda yang betul. Itu sebab you sudah mencecah rekod tahun lepas. Yang untuk no, maksudnya apa maksud dia? Maksud you mesti sudah buat kurang daripada apa yang you buat last year. Mungkin you sudah relax ke, you sudah tak buat something. Mungkin disiplin sudah loose. Loose maksudnya sudah longgar. Tahun lepas you sangat disiplin. You ikut tepat masa, masuk awal, event semua datang, coaching semua datang, catat nota semua ada disiplin. Tapi kalau you know sekarang, maksudnya mungkin you sudah prospecting pun sudah kurang, GP pun sudah kurang, sponsoring pun sudah kurang. Itu sebab you lagi sales you kurang daripada last year. So ini adalah satu cara kita nak check sebenarnya kita kena check setiap tahun. Because checking ini dia bukan untuk sekejap saja. Kita fight insentif pun bukan untuk sekejap saja. Kita fight insentif setiap tahun. Every year bila sampai 31 hari bulan Disember kita reset balik ke kosong. Okay, CC kita semua reset balik ke kosong. So itu sebab kita kena sentiasa start semula again and again. So setiap tahun macam Sifu okay, Sifu sangat 3 words sangat bersyukur, sangat happy dan sangat optimistic. So Sifu sangat bersyukur, sangat happy because kenapa? Because last year kita catat satu rekod baru iaitu boleh kata yang paling tinggi dalam dalam sisi Sifu sebelum ini. Okay, kita capai top 5 punya sisi. So ini Sifu dapat, baru saja dapat. Sebenarnya sudah awal dia datang, tapi Sifu ambil dia lambat lah. Ini adalah 10,000. Ini 10,000 punya award sangat berat. Nampak tak? Sifu tak tahu yang nampak nanti. Sifu tutup itu virtual background dulu. Okey, nampak? Nampak tak semua? Ini 10,000 punya. Okey? Ini Global Rally at Home 2021. Nampak? So ini 10,000 Sifu baru dapat ini award. So dia patut datang lebih awal dia datang lebih awal lagi bagus because dia datang baru sampai
So nampak ramai orang dia tak ada disiplin. Dia tak ada disiplin yang betul tau. Bila dia tak ada disiplin yang betul, dia tak ada orang send reminder. Bila apply pun tak send reminder. Bila tak send reminder, dia senang lupa lah. Dia senang lupa. Lepas tu pun dia tak ikut. Itu disiplin, lose. Tiba-tiba bila dia dapat ini, oi, remind dia, last year you buat ini. You buat 5,000. You buat 2,500. You buat 7.5K. So, dia tiba-tiba sudah sedar tau. Sudah, bangun. So, baru dia nak kerja. So, ini award. Dia datang baru ini bulan. Semalam saja Sifu dapat ini award. So dia remind Sifu lah, last year ini pencapaian you. Okay, so tapi because Sifu ada disiplin lah, Sifu pun tak tengok, bukan tengok sangat ini award. So Sifu ada disiplin, Sifu buat kerja macam tahun lepas, buat kerja sama Kickstart, System Day, Patap-Tepan Yaki, semua kita buat. So ini result dia, ini Sifu punya CC. Paling latest, nampak tak? 10,773. Okay, ini adalah CC Sifu tahun ini. Dan lagi sedikit lah, lagi 1,800. Okay, kita boleh sampai ke EGLT. Okay, so ini adalah apa? Ini adalah walaupun Sifu tak pergi tengok sangat, tapi you nampak tak? Because dengan kerja, gerak kerja yang sama. So last year kita tahu bagaimana kita capai, how we achieve this 10,000. So dengan ikut kerja yang sama, okay, kita masih boleh capai. That's why tadi Sifu nampak ramai yang no. Okay, itu you kena berhati-hati because bagi anda, sisi anda itu baru saja permulaan. Betul tak? You bukan macam Sifu tau. Kalau Sifu tak nak 10,000 pun Sifu sangat kaya. Even you buat 7.5K, you tahunan pun sudah untung berjuta-juta. Okay? Tapi because disiplin itu yang jaga kita tau. Yang jaga kita, gerak kerja kita. So kita masih boleh dapat result yang sama lah. Okay? Result yang dia tak jatuh. Dia akan kekal. Kalau you buat lebih lagi, dia akan lagi banyak lagi. Boleh naik lagi banyak lagi. So itu adalah sharing daripada Sifu dan good news daripada Sifu. Sifu masih sangat optimistik dengan kita punya target 100 orang CBM. So Sifu belum tengok lagi lah. Yang update yang paling latest adalah 60 lebih orang. So kita masih perlu dalam 30 lebih. Just 30 lebih orang saja. Kita sudah boleh sudah boleh cipta satu rekod yang yang kita nak kita set awal tahun ini. Okay? So Sifu harap semua hari ini kalau yang no, you kena bangkit dengan sekarang because kita tinggal 1.5 bulan saja. So nothing is impossible. Okay, yang penting jangan mudah jatuh dalam zon selesa. So macam Sifu pun walaupun sudah banyak wang, betul tak? Tapi kita masih juga reset setiap tahun reset to zero. Reset to zero, kita start all over again. So kita boleh buat satu result yang sangat hebat. Okay? So ini adalah sharing daripada Sifu dan sekarang Sifu nak open. Okay? Nak open pentas ini kepada anda semua. Yes, kita nak jemput yang pertama. Kak Hasya. Yes. Assalamualaikum. Pagi Sifu. Pagi. Alhamdulillah. Sifu. Saya ada 3 kesyukuran. Pagi ni alhamdulillah saya bangun pagi, saya bernafas dengan keadaan sihat, dapat tengok muka suami. Yang kedua, saya alhamdulillah hati suami saya dah terbuka. Dia dah sama-sama pandai share dengan kawan-kawan dia dekat tempat kerja. Saya bersyukur sangat. Saya berdoa selama ni dia makbul ya Allah. Suami saya dapat buka mulut. Dapat buka mulut apa yang saya ajar dengan dia. Dia kata dia tak pandai. Akhirnya dia dapat juga tangkap kawan dia.
semalam tempat kerja, dia balik kerja, dia kata dia nak elopis. Dia cakap itu. Dia nak bagi kawan dia. Kawan dia tanya, dia nak share elopis. Saya cakap bagi elopis dengan dengan propolis. Saya cakap gitu. Dia kata pagi ni dia bawa elopis dengan propolis. Saya cakap, kan dah pandai bercakap. Macam itu, mana boleh tak pandai cakap. Alhamdulillah. Tiga kesyukuran saya bersama-sama dengan upline saya tetap bersatu, tetap nak dapatkan 50 cc dalam masa 3 bulan ni. Saya bekerja keras dengan saya punya upline. Saya setia dengan kami berdua ni, tetap setia. Mana pergi? Kami dah berjanji berdua, kita tetap berjaya dalam masa 3 bulan ni nak dapatkan manager. Dia ada bersama-sama saya ni, saya nak dia sama-sama bersuara, bercakap sama-sama saya. Dia ada sama-sama saya ni. Boleh Sifu? Boleh. Sama. Okey, Sifu. Nampak? Okey, Sifu. Pagi. Pagi Sifu. Yes, morning. Yes. Saya sama kami dari Jepun. Di bawah Muhammad Noor, Azan Azah. Ya. Sifu, pagi ni saya nak ucapkan 3 kesyukuran. Yang pertama sekali terima kasih dah pada saya punya downline nak dukung saya hari ni, sebab saya dah lama ni sebenarnya Sifu sebenarnya dekat rumah saya lain tak belum berapa cantik Sifu. Tiap-tiap kali nak masuk nak share angkat tangan memang tak pernah dapat lah. So hari ni saya datang rumah Puan Hasia. Kebetulan ni pagi ni saya datang rumah Puan Hasia dan dia dah on teppanyaki dulu dan dia kata hari ni dia nak dukung saya. So terima kasih banyak-banyak. So hari ni dapat juga saya share dalam teppanyaki ni sebab dah lama sangat saya memang tak share Sifu. Sifu, saya nak kongsi satu cerita tahu Sifu. Hari tu grup saya MZDB ada buat coaching. Saya punya Satline. Supervisor Zulaika Kamal, dia ada buat sharing tahu Sifu. Dia tanya dengan kita orang masa dia coaching tu, tahu tak helang tu berapa tahun dia boleh hidup? Berapa tahun helang boleh hidup? Jangka hayat helang tu. Dia nak cerita pasal helang ni. Mungkin ramai tak tahu kat sini berapa lama helang tu boleh hidup, jangka hayat helang tu. Rupanya jangka hayat helang tu 70 tahun tau. 70 tahun dia boleh hidup. Ni nak cerita macam mana survivalnya helang. 70 tahun untuk bila dia umur dia 40 tahun, dia berumur 40 tahun tu paruh dia dah panjang tau semua. Dah panjang, dah berlengkung kan. Bulu-bulu dia semua dah berat dan kuku dia ni dah panjang mencengkam. Jadi bila dia berumur 40 tahun ni dia kena ubah. Dia kena ubah cara kehidupan dia sebab bila paruh tu dah melengkung sampai ke ni kan dia susah nak tangkap pemangsa, nak cari makan. Jadi untuk dia survive hidup dia kena lakukan sesuatu tau Sifu. Bila dia umur 40 tahun dalam keadaan dia macam tu, dia kena kuat dan dia kena ni patuk dia punya paruh ni dekat kalau naik kat gunung, dia kena patuk batu untuk pecahkan paruh dia supaya tumbuh paruh yang baru. Bila dia tumbuh paruh yang baru, itu dia perubahan tu dia kena ambil dalam 150 hari tau. Ini cerita yang menarik yang saya dapat pada coaching malam tu lah. Dia kena ada 150 hari untuk berubah menjadi helang yang baru lah. Dalam tu dia akan dalam 150 hari tu dia akan tumbuh dia punya paruh yang baru dan dengan paruh yang baru tu dia boleh cabut semua bulu-bulu dia yang lama yang dah berat kat badan dia ni supaya tumbuh bulu baru dan kaki dia ni pun dia kena cengkam batu lah supaya tercabut.
pecah kuku-kuku tu dan akan tumbuh kuku yang baru supaya dia senang nak mencengkam benda yang barulah. Ni jadi rupanya macam tu juga kita ni bila kita nak perubahan, kita kena lakukan sesuatu perubahan untuk capai sesuatu. Kita tak boleh dekat satu tahap aja. Sekarang contohnya macam kita kan daripada awal tu kita dalam satu ketika kita kena lakukan sesuatu perubahan untuk meningkatkan prestasi kita. Kita kena belajar daripada helang tu Sifu. Tapi tak ada. Ya. Teruskan. Dengar ke tak ada? Dengar, teruskan. Saya ingat saya bercakap tak ada orang dengar ni. Itulah tu Sifu. Ilmu yang saya dapat masa coaching tu, perubahan tu kita kena lakukan. Macam mana helang tu survive untuk hidup dia, untuk dia lakukan perubahan. Macam tu juga kita kena change, kita kena tukar. Kalau nak capai sesuatu kejayaan tu dengan lebih cemerlang, kita memang kena ubah kita punya mind. Tu je lah. Ibu, perkongsian saya pada pagi ini. Okay, thank you. Wah. Terima kasih. Saya minta doa semua kawan-kawan dalam Takoyaki ni, doakan saya berdua berjaya sampai ke puncak pentas dunia. Terima kasih Sifu. Okay, thank you. Wah, ini first timer sudah sembelit lama. Wah, terus sharing dapat ilmu tentang kisah helang. Memang betul lah, ini kisah helang sudah banyak kali dibentangkan dekat kelas kita, iaitu kalau kita manusia pun sama lah, kalau kita nak always back to basic lah, macam Sifu kata, kalau helang itu dia tak berani back to basic, dia tak berani menghadapi itu sakit, pecahkan paruh dia, cabut bulu dia, so memang dia tak boleh hidup 30 tahun lagi. So kita pun sama, kita kerja bertahun-tahun sampai ke usia sekarang. Mungkin ada sudah 30 tahun, 40 tahun. Inilah masa sebenarnya, inilah masa anda untuk fikir balik. You kena buang apa yang lama. Supaya anda buka satu jalan, satu pintu, satu tingkap yang baru untuk you dapat masuk menerokai. Dan you boleh cari satu peluang yang baru seperti yang you jumpa platform Forever Living. So thank you. Yes, kita thank you sama sharing. Dan next we have to move on. So ke Sarina Nawi. Yes. Hello, Assalamualaikum. Morning. Hello, Assalamualaikum. Morning. Terima kasih Sifu kerana bagi peluang. Dengar tak? Dengar. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur nikmat kerana Sifu bagi saya sharing. Hari ini saya syukur nikmat kerana diberi peluang dan moni semangat yang diberi. Alhamdulillah dapat semangat daripada Kak Salmah tadi kerana kita harus bersyukur dan bersemangat, ambil semangat baru untuk berubah. Alhamdulillah saya masih hidup dan alhamdulillah saya diberi selalu nikmat daripada Allah, nikmat yang tak dapat dihitung, dan alhamdulillah saya sentiasa syukur kerana saya selalu dapat sharing. Dan hari ini alhamdulillah saya dapat masuk CDS turn 2 tapi hari ketiga. Ikut januari tu, memang syukur daripada feedback yang bulan lepas saya masuk, saya dapat feedback tu lose kilo, turun dalam 2 kg. Selepas itu lagi ni saya masuk lagi, saya akan azan setiap bulan saya akan masuk CDS program GLT Yusmida. Memang terbaik lah untuk kita reverse segala penyakit dan dapat nikmat lifestyle yang bagus. Dan alhamdulillah saya syukur semenjak saya kenal Forever Living, saya sentiasa grade 5cc. Walaupun saya dalam group board risk dan board director, saya ni veteran 51 tahun. Alhamdulillah saya sentiasa bersemangat untuk sharing walaupun kadang ada juga semangat up and down. Dan saya kemarin diberikan peluang untuk buat demo untuk inilah coaching demo melalui board director.
selalulah bagi demo apa tu demo GEP dan demo aloe vera gel, dan kami di coaching oleh Izati, dan kami bila Umi buat selalulah depa menjadikan saya inspirasi. Walaupun saya bonus tak besar tapi orang menjadikan saya inspirasi, saya rasa syukur sangat. Dan alhamdulillah saya daripada yang dulu-dulu sakit, anak saya dulu 22 tahun asma, dengan menggunakan produk Forever Living sembuh. Lepas tu kena COVID sembuh juga, hanya stage kedua. Dan hari ini saya ingin ucapkan terima kasih kerana daripada coaching-coaching CBN Izati, GLT Snida, kami jadi yang ada nilai dan value. Okey, doakan kejayaan saya untuk terus berjaya dalam Forever Living. Okey, terima kasih. Beri saya sharing. Okey, bye. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Go, go, go. No limit millionaire. Bye, Sifu. Okay, thank you. Wah. So ramai yang tak tahu apa itu, ada board of director ke apa ke. Okay. So Sifu nak bagi tahu ini memang satu duplication yang sangat best. Macam Sifu ada satu team panggil mastermind. Okay, mastermind team adalah team yang akan merancangkan event-event kita, macam kickstart, system day, kita ada special event, advance training, itu adalah mastermind, satu team yang kita panggil sangat close tau. Mastermind maksudnya yang otak dalam team itu. So macam board of director adalah satu nama bagi Rich Academy. Dia punya fungsi sama macam mastermind bagi Rich Academy juga. So sangat best. Okay, because mula ada duplication. Sebenarnya macam leader yang sudah LCM, PCM, kalau you rasa you punya team sudah cukup kuat, okay, you patut kena ada satu mastermind team. You boleh namakan mastermind you apa nama. So itu adalah satu team yang akan tolong planning apa event, apa promosi, apa campaign yang you nak buat dekat you punya group. Okay, ini adalah satu example yang sangat baik. Maksudnya kita bukan tunggu saja, kita mula ada duplication, mula duplicate apa yang sistem belajar, kita duplicate kepada team masing-masing. So thank you Sarina punya sharing. So next we move on to Jackie Tan. Yes. Good morning, and good morning. Yes, Okay. Good morning. So hari ini tiga bersyukuran. Pertama adalah hari ini cuaca sangat cantik. So kedua boleh bersama 272 jutawan. Sangat bersyukur. Dan last sangat kancang, excited sebab masih tinggal 1 bulan 13 hari saja untuk habis 2021. So we finish strong. Semalam memang excited lah. Sebab apa? Sebab CBM Kak Laila ada power team dia datang Kajang cari saya. So memang hebat lah. Sebab apa? Sebab CBM Kak Laila dia minta tolong. Sebab Sifu ada selalu bagi tahu kalau ada apa berlaku mesti nak minta tolong. Jangan rasa segan. Masa kalau lemas atau apa cepat-cepat minta. Sebab apa? Sebab I pernah ada experience ada satu benda I fikir tak faham. So I kat rumah sudah fikir hampir 1 minggu. Kat temenung pun tak dapat. Lepas tu tanya Sifu Dato' Desmond, cuma 1 minit sudah selesai I punya itu masalah. I punya challenge. Nampak tak? So tanya orang betul, dia akan bagi kita cadangan yang betul. 1 minit masa boleh settle. Kenapa I nak ambil 1 minggu untuk fikir tak dapat itu jawapan. So mesti nak minta tolong. So actually I pun tak tahu. Ada seorang adalah Kak Siti Aziza. So dia manager, dia kat Forever Living part time hampir 2 tahun. Semalam dia bawa dia kereta baru datang. Dia cari saya.
Dia bagi tahu, Jeki, I beli satu kereta baru, I nak hantar you balik rumah boleh tak? Cakap, oh boleh. Sebab dia nak tapak aura. Dia bagi I tahu itu kereta, okay, memang Proton sajalah. Jangan, okay, dia segan. I bagi tahu, bukan cakap kereta cantik atau tak cantik. Bukan tengok jenama. Yang penting, Kak Siti Aziza, dia ambil Forever Living, part time 2 tahun punya duit, dia beli itu kereta Proton Saka 40,000 cash. Ya. Dalam pandemik, okay, boleh beli kereta cash. Tanah, okay, dia adalah apa? Dia adalah, okay, part time saja, dan Forever Living. Dan, okay, dia sudah pencen, umur 60 lebih. So yang ini penting. Dan lepas tu dia upline dia okay, adalah okay, Kak manager Niti. So okay, dia datang cari saya, okay, dan I tengok dia punya network, okay, I baru tahu dia ada 2 kaki 600, 2 kaki 600 cc. So I bagi tahu, Kak Niti, you sudah boleh ambil CVN level 2. Kenapa? Sebab you ada itu structure. Yang penting apa? Yang penting, okay, I share dengan dia, okay, mesti nak, sebab dia masih dia tak macam mana nak cari orang, okay, macam mana, okay, I nak cerita sebab I nak susah. You faham tak? You tengok Forever Living platform sangat bagus, okay, dengan, okay, tak berapa tahu, okay, dengan, okay, makcik yang pension, okay, makcik yang pension, income dia, okay, setiap bulan, okay, boleh hampir 5 angka. Bagus tak Forever Living? Sangat bagus. That's why kalau Kak Niti, okay, dia di syarikat lain, I bagi tahu, Kak Niti, you sudah, okay, sangat susah. Okay, tak, I share dengan dia satu, okay, cerita. Tadi Kak Sama ada share satu cerita. I bagi tahu. So, Forever Living, okay, kita kalau nak jumpa dengan prospek atau downline, okay, kita mesti nak bagi umpan yang betul. Sifu pernah cerita dengan ini. Okay, satu anak, seekor anak, dia pergi itu tasik, dia pancing ikan. So, anak paling suka makan apa? Anak paling suka makan carrot, betul tak? So, itu anak, dia ambil itu carrot sebagai umpan. Dia letak ke dalam tasik. Okay, hari pertama, tak dapat ikan. So, hari kedua, anak pergi lagi. Dia letak carrot di umpan. Nak pancing ikan. Pun tak dapat. Hari ketiga, anak pun pergi ke tasik. Ambil itu carrot jadi umpan. Okay, so, okay, itu ikan sudah tak boleh tahan. Itu ikan daripada, okay, itu tasik sudah naik marah. Anak, so hari ini kalau you nak pancing kita, okay, sila bagi, okay, umpan yang betul. Okay, ikan suka makan daging, ikan bukan suka makan apa, suka makan carrot. So that's why. Kadang kalau kita jumpa kita punya prospek, okay, atau kita punya downline, atau, okay, kita punya team, okay, kita mesti nak bagi umpan yang mereka suka. Bukan umpan yang kita suka. Okay, bukan kita yang cakap apa yang kita suka cakap. Cakap apa yang team kita nak. So ini so important, okay. So okay, kat sini, okay, bulan ini I punya target adalah, okay, 5 supervisor, okay, I punya direct line, okay, 150 cc PNM. So sila doakan saya. Thank you very much. Okay, thank you. Ini satu kisah lagi. Ini satu cerita lah, cerita tentang kita kena bagi benda yang betul. Kita mesti mau tahu orang bawahan kita nak apa. Macam Sifu kata ini nasihat. Salah satu nasihat, kita mesti kena pasti apa orang bawah mau. Jangan suka hati you bagi benda yang dia orang tak nak. Lepas tu you harapkan hasil yang you dapat. Memang tak jadi. So kena sentiasa ingat. Kita mesti mau faham apa benda yang betul untuk motivate downline kita. Okay, thank you Jackie may sharing hari ini, dan juga tanya kepada warga emas kita. Boleh beli kereta secara tunai dengan bonus forever. Ini memang dahsyat lah, memang dahsyat. Okay, bukan senang warga emas nak beli kereta lagi because bank semua bank dia tak kasih lah, dia tak kasih loan bagi warga emas lah yang sudah usia sudah meningkat. So tapi dengan Forever Living kita boleh nampak ramai warga emas sanggup mampu beli kereta secara tunai, walaupun bank tak nak kasih loan, tak apa.
because kita ada banyak wang dari Forever juga. Okay, so thank you dan ucapkan tahniah kepada tim Jackie dan tim Laila, dan kita doakan tim Laila boleh muncul lagi ramai eager manager dan CBM pada masa akan datang. Okay, next can we move on to Ima. Yeah, Ima. Saya. Okay. Okay, selamat pagi semua. Pagi. Assalamualaikum umat Islam. Saya bersyukur saya sihat walafiat untuk hari ini. Saya bangun tidur, saya tengok suami, anak-anak semua alhamdulillah sihat. Saya nak share kesyukuran untuk produk aloe vera sebab saya pun tak tahu produk ni produk apa, tapi saya minum aja. Saya ada kelenjar di bawah ketiak tau. Lalu banyak dalam 5 biji kelenjar tu. Hello. Halo. Okay, line sudah sangkut betul. I Sipu nak tahu ini line Sipu sangkut ke line Ima sangkut? Ima yang sangkut. Okay, tak apa. Ima mungkin kalau nak share kita stop video dia. Kita cuba. Okay, kita stop video tengok. Boleh. Saya tidur saja. Saya suruh dia buat cuci muka. Cuci muka. Ya, Ima, Sipu stop you mail video because line you tak stabil. So you boleh share terus sekarang, okay? Okay. Ubat gigi ni baguslah. Pasal ubat gigi ni kalau boleh siapa yang ada jerawat ke macam kita pun tak tahu lotion produk sekarang ni tak tentu ada. Alhamdulillah saya punya ubat gigi ni ada menjaratlah pada remaja-remaja kat sini. Itu je lah yang saya nak share. Terima kasih. Selamat pagi semua. Okay, thank you. Sharing dari Ima, okay. Dan okay, next we move on to Kamaria. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi Sipu. Yes, morning. Okay, morning. Hari ini adalah last day kami berada di KK. Sekejap lagi kami akan berangkat balik ke Tawau. Coach Linda, sekejap. Sekarang kami berada di lapangan terbang Kota Kinabalu, Sipu. Okay, selama perjalanan kami selama 1 minggu berada di Kota Kinabalu. Kejap, saya masuk dalam kereta dulu, nanti tak dengar. Kejap, Sipu. Okay. Sepanjang berada di Kota Kinabalu, iaitu pada 11 hari bulan, Sipu, banyak yang kami manfaatkan ruang dan peluang yang mana pada 14 hari bulan, iaitu hari Ahad, selepas kickstart kami memang rest di rumah, kami tidak pergi ke mana-mana. So pada hari Ahad, saya jemput CBM Mary dan beserta saya punya tim. Saya buat elopati sebab Tawau dengan Kota Kinabalu adalah sangat jauh. Jadi di situlah saya ambil peluang untuk berkumpul dengan saya punya tim yang daripada Kota Belut dan Papar serta area KK. Seramai 20 orang yang datang. Alhamdulillah berjalan lancar, Sipu. Dan di situ saya ambil peluang juga untuk beramah mesra dengan mereka. Bagi semangat, malah saya terbakar dengan semangat daripada saya punya tim. Dan mereka pun mendengar sharing daripada CBM Mary. Dan di situ juga kami bagi reward lah, seperti ada yang achieve 5 cc, reward supervisor dan sebagainya. Dan syukur Sipu, itu kesyukuran saya yang pertama, berjalan lancar, dibantu oleh Coach Linda dan supervisor Ira. Seterusnya Sipu, kemarin kami berada di Papar, saya berjumpa dengan saya punya FBO. FBO saya ni, dia terlibat dengan kemalangan, Sipu. Dia dilanggar oleh Hilux, langgar lari. Yang mana dia berjual di gerai di tepi jalan. Okay. Sebelum tu dia memang sudah VIP. Cuma dia stuck lah disebabkan dia kemalangan. Yang mana, Sipu, itulah kita bersyukur kerana kita mempunyai fizikal yang masih sempurna. Dia telah kehilangan sebelah kaki kiri. Cacat kekal lah, Sipu. Sehingga di lututnya dipotong sudahlah kaki dia. Jadi kami jumpa dia bersama CBM Mary juga.
CBM Mary, kami berada di sana, dipapar, dia berkongsi dengan pengalamannya bagaimana dia menggunakan produk Forever, luka jahitan, bekas jahitan operation tu, dia gunakan aloe jelly, dia sapu aloe jelly. Dan doktor pun terkejut, dia punya luka potongan tu, jika dia tidak aloe jelly ni, kebaikannya dia macam mungkin juga dia makan bipropolis dari dalam untuk mengelakkan daripada jangkitan kuman. Doktor terkejutlah, dia punya luka cepat kering Sifu. Cepat kering. And then dia pun pada masa dia di ward, dia terkena COVID, positif COVID. Dia pun positif COVID. Tapi dia ceritakan juga pengalamannya bahawa dia makan absorbensi dan bipropolis serta AVG. Sepatutnya dia kuarantin 14 hari tapi hanya 11 hari saja. So dia cepat sembuh lah selepas apabila dia konsum produk-produk Forever. Jadi saya tengok pun Sifu walaupun dia dalam keadaan yang kurang sempurna tapi semangat dia. Malah dia cakap kalau saya punya kaki palsu ni siap, saya akan buat betul-betul Forever sebab dia nampak testimoni itu dari dirinya sendiri. Jadi memang CBM Mary pun, Coach Linda dan saya pun kami memang menangis Sifu tengok. Tapi keceriaannya macam, keceriaan dan semangatnya tu macam memberi semangat juga kepada kami. Dan dia punya cacatnya tu bukanlah menghalang untuk dia berusaha nanti. Jadi sepanjang berada di KK ni Sifu, kami memang manfaatkan ruang dan peluang. Dan si Coach Linda pun kami pergi sama-sama pergi tuaran, cari jumpa prospek, jumpa orang-orang yang orang-orang yang memerlukan lagi produk-produk Forever yang ramai orang tidak tahu manfaatnya. Contohnya ada yang stroke, kami jumpa mereka beli Sifu. Ramai sudah yang membeli produk-produk ni. Ada yang masalah simpul biawak, Vans, pun kami bagi dorang try produk-produk dan mereka pun Coach Linda buat demo, mereka teruja dan ramai yang membeli produk-produk tersebut. Dan semalam juga kami gunakan peluang yang terakhir berjumpa dengan bekas-bekas kami punya sahabat kawan-kawan semasa rotu di UMS Palapes. Kami jumpa dan mereka pun close Sifu under Coach Linda, alhamdulillah. Jadi setiap hari, setiap masa sehingga malam kami gunakan peluang sehabis baik kami berada di Kota Kinabalu. Jadi Sifu, itu kesyukuran saya dan Coach Linda, dan doakan kami semoga mencapai target kami, finish strong pada tahun ini, dan doakan kami semoga selamat sampai ke Tawau pada hari ini Sifu. Itu saja Sifu, thank you, terima kasih. Okey, wah. So banyak hari ini kita dapat sharing dari Kamaria. So nampak tak? So kadang-kadang kita kena rasa bertuah sangat. Jangan sentiasa cakap negatif. Kalau you tengok, you dengar ada kisah-kisah orang yang susah, betul tak? Itu kaki potong juga, itu COVID kena juga. Tapi tengok semangat, semangat tak pernah jatuh. So kita kena tengok tau, tengok. So you sebenarnya anda sangat bertuah. Tapi bila you tengok yang muka yang positif, yang negatif, you akan jadi down. So you kena sentiasa ingat balik, lagi ramai lagi orang yang lagi tidak bertuah seperti you. So ini hujung bulan ini kita akan dapat seorang Sepostimonio. Itu pun you orang mesti kena masuk tengok live interview dengan seorang top Angola, top FBO dari Angola. Bagaimana kisah dia bagi banyak inspirasi kepada FBO di seluruh dunia. Dan di sini juga kita nampak tim Kamaria ini memang gila, memang hebat gila. Dia pergi banyak tempat, dia satu masa dia tak akan bazir. Sampai satu tempat mesti pergi buat sehabis-habisnya masa. Kenapa? Itu yang sangat penting. Bila you travel outstation ke mana ke, because you ada komitmen tau. You sudah bayar tambang, mungkin kena bayar hotel lagi. Bila komitmen itu tinggi, you tengok you disiplin pun akan jadi lain. Okay? So kalau ada di sini yang masih rasa you sangat selesa ke, sangat malas nak buat kerja ke, you boleh cuba, you pergi belanja wang, you pergi outstation.
You tak akan bazir satu minit, 1 saat. Ia akan buat sampai habis-habisan, okay? Dan di sini Sifu pun doakan tim Kamaria terus maju dan juga safe trip balik ke Tawau. Dan juga downline pun Sifu nak ada peluang Sifu nak dengar sharing dia. Dia berjaya satu hari nanti. Okay, thank you Kamaria. So next we move on to Inonai. Yes. Okay, morning. Okay, morning Sifu. Morning. Pagi. Assalamualaikum pada semua yang ada pada hari ini. Thank you Sifu bagi saya peluang untuk bercakap pagi ni, sharing. Okay, saya Ainonai daripada Masai Johor. Saya di bawah rangkaian AUC, CEO Hamizah Hamdan dan juga upline Kamaria Muhammad. Okay, hari ini saya nak share 3 kesyukuran. Yang pertamanya, alhamdulillah syukur sangat-sangat dalam usia 65 tahun dan tak lama lagi nak jadi 66 tahun, saya masih segar, masih sihat, dapat share tentang produk, dapat share dengan kawan-kawan. Dan yang keduanya, saya bersyukur juga saya masih mampu untuk buat 5 sisi tanpa gagal sebelum 15 hari bulan. Okey, jadi dengan 5 sisi ni saya seperti kata semua leader-leader, Sifu pun cakap juga, kita dalam Forever ni kita bukan nak kejar pangkat tapi kita nak kejar insentif. So thank you sangat-sangat kepada Forever. Insentif 5 sisi ni saya dah dapat. So far untuk tahun ni saya dapat 2 cushion. Instead of 1, saya dapat 2 kerana yang mula-mula tu sepatutnya saya dapat toiletries pouch, tapi itu dah tak ada. So Forever tanya dengan saya, nak tak saya kalau dia bagi cushion. So saya kata why not kan, instead of 1 saya dapat 2. Okey, saya dah dapat payung, saya dah dapat apron, mungkin tinggal 1 lagi periuk kot. Jadi insyaAllah saya akan buat yang terbaik sampai hujung tahun ni dan seterusnya selagi saya sihat. Okey, yang keduanya saya nak cerita tentang kehebatan produk Forever ni dan kita tak perlu ragu dengan dengan produk Forever ni kerana produk Forever ni dah membuat ramai orang yang keluar bebas daripada masalah kesihatan dengan izin Allah. Dan saya nak share di sini sebenarnya bila kita sendiri jadi testimoni, kita boleh share dengan orang. Dan saya sendiri adalah testimoni kepada thyroid, asma, fatty liver dan juga kolesterol. Jadi kebetulan besan saya pun didiagnose ada thyroid. Jadi saya recommend lah melalui menantu tu untuk menggunakan produk Pomestin, Nectar, Royal Jelly. So last month dia buat check up dekat hospital, ambil darah, doktor kata dah semakin baik, dah semakin maknanya dia punya tahap thyroid tu dah semakin baiklah. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya tentang produk Forever ni dapat membantu user saya di utara Semenanjung, di Perlis, di Perlis di mana dia ni seorang pesara tentera, dia dikenalkan oleh adik saya yang juga seorang veteran tentera. Dia ni menjaga isterinya yang dah 4 tahun lumpuh. Tapi masalahnya bukan masalah padanya, masalahnya pada diri dia di mana dia kalah sabun. Kaki, tangannya dengan kudis yang teruk, dengan tak boleh nak berjalan. Jadi adik saya ni tanya dengan saya, apa produk yang saya boleh cadangkan. Dananya adalah daripada veteran tu sendirilah, Jadi saya pun tanpa berlengah, saya cadangkan, saya hantar Elo First untuk cuci, Elo Jelly, Elo Propolis Cream, dan untuk dalaman adalah AVG dan juga RTC. So lepas 2 bulan macam itu, dia hantar gambar dekat saya tentang gambar yang awal tu dah ada, gambar yang terkini pun dah ada. Nampak dia lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan semalam saya call dia,
Dia kata alhamdulillah luka tu tinggal sikit-sikit je. Daripada maknanya dia dah selesa dah. Tangan dia dah boleh genggam, ya. Dia dah boleh type untuk balas WhatsApp saya. Di mana sebelum ni dia tak boleh nak type. Dia tak boleh nak type, dia kalau saya bertanya dia mesti hantar voice note. Jadi itu saya rasa sangat-sangat bersyukurlah, ya. Dan yang last ni tentang produk hand soap. Hand soap tu kita pun dah hadir dekat kelas produk, di mana hand soap tu sendiri, ya, body and hand soap tu boleh guna untuk buat shampoo, boleh mandi bayi. Jadi seorang user saya ni dia mempunyai masalah jerawat di kepala. Jerawat di kepala, dia kata dia dah cuba shampoo yang lain-lain dia tak hilang. Jadi bila dia once dia guna Elo hand soap ni, alhamdulillah banyak kurangnya daripada sebelumnya. Jadi saya cakap semalam, saya kata lepas ni tulis satu testimoni tentang produk ni, ya. Jadi saya tak ragu-ragulah, ya, Sifu, untuk kita ni bila kita tahu tentang tentang manfaat produk ni, kita boleh share dengan orang, dan kita nak share dengan orang pun kita tak ragu-ragu nak share. Jadi saya rasa itulah dia sebenarnya. Bila kita yakin dengan produk, nombor satu kita kena yakin dengan syarikat, maknanya kita berada di dalam landasan yang betul lah. Dan saya di sini, saya mohon doa untuk daripada yang ada ramai-ramai kat sini untuk mendoakan saya lebih berjaya di masa akan datang, dan saya ingin menolong lebih ramai orang, di mana dalam usia saya yang sebegini, saya dah tak aim untuk yang lain, saya dah tak aim untuk yang barang-barang mewah, ya, untuk yang lain-lain. Cuma saya satu je, when I get more, I can give more. Okay, thank you Datuk. Wah, hebat. Hari ini kita ramai kita cakap veteran yang buat sharing. Memang bakar. Sifu harap kita ada satu golongan nanti, satu golongan warga emas yang sangat berjaya akan muncul dalam tim kita. So ini adalah kita punya target juga. Okay, thank you Kak Ainonai punya sharing hari ini. So next we move on to Asma Mustafa. Yes. Asma Mustafa ada. Pagi morning Sifu, dengar tak? Dengar. Okey, Assalamualaikum. Alhamdulillah, 3 kesyukuran saya pada pagi ni. Pertama, alhamdulillah masih sihat walaupun kecil manis pun dah beransur turun, dah jaga makan, alhamdulillah. Yang kedua, masih berada dalam BOI, masih berada dalam AUC. Dan yang ketiga, alhamdulillah saya dah mula start share macam-macam lah yang Rawani ajar. Kemudian pergi sharing walaupun hujan panas tak kisahlah, sharing je bagi flyers. Okeylah Sifu, tolong doakan saya berjaya di Forever. Okey. Okay, thank you. Kita ramai-ramai kita doakan bagi Asma terus berjaya. Okay. So next, we move on to Nur Hidayah Musa. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okay, selamat pagi Sifu. Okay, saya dah lama tak share. Okay, saya nak share 3 kesyukuran saya. First, saya syukur alhamdulillah masih sihat, dan alhamdulillah Allah izin dengan sebab saya konsisten dengan produk Forever daripada 2019. Daripada saya dah buat bisnes, saya cuba produk je, Allah izin saya dah makin sihat alhamdulillah. Dan sekarang saya syukur juga sebab anak-anak saya pun sekarang memang syukur sihat. Actually anak saya memang dia ada masalah ada kiranya allergic. So bila saya konsisten bagi mereka suplemen Forever, alhamdulillah, dan anak yang sudah selalu konsul dulu, memang selalu konsul dulu, dan bila makan produk Forever, makan vitamin C hari-hari, so maju kan, alhamdulillah Allah izin sekarang dah jarang dah makin sihat lah, dah jarang dah kena konsul tu, alhamdulillah syukur. Okey, kedua saya syukur saya masih lagi semangat di Forever, masih lagi buat
buat business forever, dan saya sangat syukur sebab tahun lepas tahun lepas saya start buat business forever betul-betul, saya tak ada dapat tak ada dapat satu pun belum dapat waktu itulah tahun lepas recognition, tapi tahun ni saya dah sapu semua sampai 9 bulan saya sapu semua bonus reward untuk 5cc. Okay, saya sangat syukur, saya sangat happy, alhamdulillah. So memang sales saya dari tahun lepas, tahun ni memang menaik. Syukur sangat, memang happy, dan alhamdulillah syukur juga sebab apa sekarang ni macam sebelum ni saya pernah kita buat buat target setiap bulan untuk berapa orang SYJ pack. Okey, tulis nama lah, tulis nama. So saya suruh kawan saya yang buat seorang lah, selalu buat seorang je yang buat. So baru ni ada dua orang lagi tambahan yang hantar kat saya, dan baru ni dia orang kata, Kak, dia kata saya buat nama orang lain, saya dah approach orang lain, tapi tiba-tiba yang datang SYJ Pack tanpa tanya apa-apa soalan, terus bayar sahaja, ada tiba-tiba orang lain. So maksudnya the power of kita tulis nama orang tu kan, walaupun kita rasa macam kita tulis je sesiapa kan, tapi bila Allah nak hantar tu orang lain yang datang kan. So dengan sangat happy lah SYJ Pack tu dia dapat tu, dan saya syukur juga semalam dapat masuk kelas dengan Dr. Adibah. Memang sangat banyak sangat ilmu dan input-input yang menarik tentang hormon, so kita boleh belajar lagi tentang hormon wanita, hormon lelaki kan semuanya. Sebab bila kita hantar sharing kat orang tentang hormon, orang akan ingat perempuan je lah masalah hormon kan, masalah emo ke apa, semua perempuan, sedangkan lelaki pun sebenarnya ada hormon juga kan. So dan last kali saya nak share satu cerita. Okey, satu cerita yang saya dapat daripada saya tengok satu video. Okey, dia kisah macam ni, anak dia perempuan, dia baru dapat lesen kereta. Okey, so ayah dia kata, dia bagi cabaran, anak jom kita pergi, sebab awak dah dapat satu lesen kereta, ayah nak bagi awak peluang untuk memandu ke satu bandar lain. So anak tu kata seronok lah, happy lah kan. So dia dapat bawa kereta, so dia bawa kereta dengan rasa macam bangga lah, dengan penuh bangga. Sebab apa, ayah dah bagi kepercayaan, selama ni ayah tak pernah bagi bawa kereta kecuali dah dapat lesen. So waktu dia dalam perjalanan tu, so dia excited, dia bawa laju. Okay, dia bawa laju. So ayah dia relax je lah sebab ayah dia dah bagi percayaan pada dia kan. So duduk sebelah, tiba-tiba tengah perjalanan hujan mula renai-renai. Okay, hujan mula turun renyai, tapi anak tu masih relax lagi. Okay, masih relax lagi. Tiba-tiba tengah jalan, hujan makin lama makin kuat. Dia dah mula gelabah. Ayah macam mana ni? Ayah bawa lah, saya dah rasa macam tak senang hati. Lepas tu, ayah dia kata tak apa, teruskan bawa. Lepas tu dia kata okey. So dia mula slowkan dia punya pergerakan. Dia mula slowkan kereta dia, momentum kereta dia mula slowkan. Dan dia bawa. Makin lama hujan makin kuat. Dia nampak lori-lori besar semua berhenti kat tepi. Dia nampak kereta yang besar, lagi besar daripada kereta dia tu pun berhenti kat tepi. Dia kata, ayah banyak kereta nak berhenti. Saya nak berhenti jugalah ya. Kita berhenti rehat dulu sementara hujan nak reda. Lepas tu ayah kata, no, tak payah berhenti. Okey, teruskan perjalanan. So anak dia terus perjalanan walaupun dalam keadaan waktu tu kiranya mirror kereta, cermin kereta tak jelas. Tak nampak sangat sebab hujan terlampau kuat. Okay. Lepas tu dia teruskan, ayah saya dah takut dah ni, banyak sangat semua kereta kat belakang semua dah berhenti dah ni. Lepas tu dia kata tak apa, teruskan. Ayah dia kata. So dia teruskan juga sampai dia sampai ke bandar. Bila dia sampai bandar, hujan dah mula kurang, dah reda. Dan akhirnya dia sampai dekat satu tempat, ayah dia suruh pergi tempat berhenti. Dan waktu tu dah kering. Okay, ayah dia kata, okay, apa yang awak rasa? Saya rasa lega sebab dah keluar daripada hujan ribut tadi. Okey, sekarang ni apa pengajaran yang awak dapat? Okey, maksudnya kalau ayah tak suruh saya move, saya tak akan dapat ke tempat yang tak ada hujan. Tapi apa benda lain yang awak nampak? Saya tak nampak ayah, budak tu tak faham lah. Anak tu tak faham apa yang maksud ayah dia. Okey, awak nampak tak sebelum ni, dalam perjalanan kita, banyak lori-lori besar yang lagi kuat, lagi kereta-kereta mewah yang maksudnya yang kuat dia punya momentum diorang pun berhenti kat tepi jalan kan. Betul, waktu tengah badai melanda. Betul. Tapi apa yang awak nampak bila kita terus move? So kita sampai dekat tempat destinasi yang kira dah tak ada hujan. Kita cepat-cepat sampai dekat tempat yang tak ada hujan. Lepas tu kat sini walau macam mana kuat kita kena terus move. Walau macam kita tak laju. Sebenarnya kita tak laju, kita kena terus move. Kita kena terus bergerak supaya kita cepat-cepat keluar daripada keadaan yang tak best tu. Maksudnya kat sini bila kita rasa macam kita dah kita rasa macam dah mula dah nak rasa tak best, jangan berhenti. Terus bergerak sebab kita tak tahu sejauh mana perjalanan kita tu hujan tu akan berterusan. Kalau kita tunggu dekat situ, kita akan tetap
stuck dalam hujan tu selama-lamanya. Tapi kalau kita terus bergerak, kita akan cepat-cepat keluar daripada keadaan hujan tu. Maksud keadaan ribut tu. So kita dah boleh terus pecut dengan laju. Okey, itu saya sharing saya hari ini di situ. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, thank you. Hari ini kita dapat bukan hanya dengar apa sharing saja, tapi juga kita dapat sedikit story yang berinspirasi. So ini yang sangat penting ini kerja yang sentiasa upline buat, betul tak? Upline motivate downline. Okay, teruskan. So kadang-kala because kadang-kala you kena faham upline dia lebih pengalaman. Dia tahu mana yang boleh jalan. So you kalau ikut you mesti boleh senang lah, lebih mudah you akan keluar dari apa yang you tak nampak. Okay? So ini thank you for the good sharing from Nur Hidayah. Okay? So dan kita doakan Nur Hidayah terus maju lagi berjaya di Forever. Okay? So next kita ada masa lagi, kita teruskan dengan Fauza Muhammad Zin. Yes. Okay, selamat pagi Sifu semua. Yes, pagi. Assalamualaikum pada yang Muslim. Okay, dah lama tak buat sharing. Okay, pertama Sifu, 3 kesyukuran. Saya masih bersyukur, masih bernafas hari ini dan diberi kesihatan yang baik dan diberi masa bersama anak dengan suami. And then kesyukuran yang kedua, 2 hari lepas saya dapat berita gembira. Customer saya daripada bulan lepas dia ambil produk dengan saya. Setiap kali saya nak follow up dia macam dia tak nak bagi feedback sangat. So saya bagi dia masa untuk dia consume dengan produk. Dia ambil produk untuk ayah dia yang kena stroke. 2 hari lepas dia call, dia bagi tahu ayah dia alhamdulillah makin okey. Kaki tangan dah boleh bergerak sikit. Kaki dah boleh, tangan dia belum masih boleh bergerak. And then dia tambah lagi produk nak consume aloe vera, and then dah sign up jadi VIP. Alhamdulillah, syukur. And then kesyukuran yang ketiga, yang ni part yang paling best. Suami saya sebelum ni bila saya bagi tahu nak buat Forever, dia macam nak tak nak, macam tu je. Tapi bila catering dah habis apa semua, bila kedai makan still tak boleh buka lagi sebab ada masalah staff, and then dia sendiri bagi tahu saya, tak apalah kalau tak ni pun kita sama-sama buat Forever. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat dia setuju dengan apa yang saya buat, dia restu apa yang saya buat. And then kesyukuran yang ketiga, saya masih kata bersemangat, masih diberi kata keizinan daripada Allah untuk terus berkongsi, terus mencuba sedaya mungkin untuk up dalam Business Forever ni. Dan saya mohon doa daripada Sifu dan semua sahabat dalam Terpayaki pagi ni. Bulan ni saya nak juga tak kira macam mana pun, saya nak juga up supervisor. Saya hanya masih kurang dalam 7 sisi je lagi untuk supervisor. So saya harap saya akan close untuk supervisor sebelum 22 hari bulan. Kenapa? Sebab 22 hari bulan adalah birthday saya punya upline, Cik Su. So saya harap saya akan boleh bagi hadiah yang special untuk Cik Su. Itu sahaja perkongsian saya daripada Sifu. So itu sajalah, saya minta doa daripada semua. Alhamdulillah, thank you Sifu. Okay, thank you. Kalau siapa ada baca buku Sifu 1 juta bukan bang. Sifu pun sama masa fight supervisor, wah sangat motivasi lah sebenarnya. Tinggal 1 minggu tapi masih perlu 15 sisi. Macam Fauza baru 7 sisi tapi Sifu masih 15 sisi. Tinggal 1 minggu tapi bila kita betul-betul intention, keinginan sangat kuat. Dan kita sangat istiqomah lah kita kata. Walaupun kita tak jadi, kita buat sampai dia jadi. Okay?
So itu yang penting. Kita sama-sama doakan. Nah, Pauza, bulan ini capai supervisor juga, okay? Thank you. So sudah sampai masa. Okay. So kita hari ini kita sampai sini saja. Bagi yang tak sempat sharing, okay, jangan kecewa, jangan putus asa. So kita ada banyak lagi session teppanyaki akan datang. Dan ingat Sifu ulang semula, anda semua yang awal masuk teppanyaki yang no, ingat balik apa yang you buat last year. Yang menyebabkan you capai rekod. Jangan buangkan apa yang ada kepada you. Kita hanya tambah, jangan buang, kita tambah saja. Kenapa? Because kita kena sentiasa back to basic, dan kita kena buat benda yang sudah berkesan, benda yang sudah berhasil, jangan tinggalkan. Okay? So kita sampai sini saja. Last kali kita sama-sama nyanyikan slogan kita. So untuk tamatkan teppanyaki pagi ini. So are you ready? Ya, Sifu. Yes, okay. Go, millionaire. Let's go, David. Go. Millionaire.